Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zaliha dari Seni Art Channel. Kali ini saya ingin berkongsi bagaimana cara pemikiran kita banyak mempengaruhi sama ada kita gagal ataupun kita berjaya, iaitu sama ada kita sendiri mempengaruhi kegagalan kita ataupun kita sendiri juga yang menyokong kita untuk mencapai sesuatu kejayaan. So dekat sini saya ada kongsi gambar kartun sikit ya. Sebenarnya setiap manusia dilahirkan ada dua jenis pemikiran ni, iaitu negatif dengan positif lah, lebih kurang macam tu. Tapi yang negatif ni kita panggil saboteur atau sama juga dengan sabotage. Seperti sesetengah orang kan dia sabotage orang lain. So sama jugalah. Tapi dalam kes yang saya ingin kongsikan ini adalah bagaimana diri kita sendiri mensabotage diri kita. So saboteur. So sabotage ni dia akan limitkan diri kita. Dia akan menghalang kita banyak daripada berusaha lebih, dengan alasan kan seperti mana yang kita selalu dengar kan, cukuplah mana yang ada, tak payah kerja lebih, tak payahlah baca buku, tak payahlah berusaha, alhamdulillah lah ni, cukup macam ni je kan, macam tu. So dia banyak menghalang kita untuk maju ke hadapan. Kerana bila kita ada usaha ataupun ada orang kata niat nak lebih bergerak lebih jauh kan, pemikiran kita akan kena lebih aktif lah. So kerja lebih kepada dia kan. So itu saboteur, fokus kepada survival, hanya setakat mana yang ada saja macam tu. So emotion, jika kita mempunyai saboteur ni lebih, kita akan dipengaruhi oleh toxic emotion, iaitu seperti sedih, kecewa, marah kan, perasaan dengki, apa lagi, risau, takut kan. Jadi benda macam ni kita lebih ke fikir perkara yang akan datang. Macam kita bayangkan diri kita kita membayangkan. Yang tu yang menyebabkan kita jadi takutkan diri kita sendiri tu. Kita membayangkan, katalah anda nak pergi conference, katakan aku tak pernah pergi conference, tak kenal lah, takut lah kan, macam mana nak jumpa orang tak kenal kan, aku tak kenal orang kat sana, macam mana suasana kat sana, aku tak pernah bergaul, macam tu. Kita tak pergi lagi, tapi kita dah menghalangkan diri kita sendiri, padahal benda tak ada apa pun. Salah satu lagi, contoh lagi, katalah kita pergi kelas ataupun kita pergi conference kan. Bila kita pergi conference, dah ada talk tu kan, dah selesai talk, mesti speaker tu akan tanya soalan. Sedangkan masa tu kita banyak soalan ni nak tanya kan, ada question yang kita nak tahu. Jadi kita tak angkat tangan kita, tak berani nak tanya soalan. Kenapa? Takut orang kutuk lah, takut speaker tu gelakkan kita lah, takut orang kata apa-apa soalan. Jadi kita ingatkan, kita membayangkan yang orang lain ni akan gelakkan kita, padahal benda tu tak jadi lagi ni. Kita masih lagi diam, benda tak berlaku lagi, tapi kita membayangkan benda-benda yang tak elok tu sendiri. Jadi bila kita membayangkan benda tak elok, kita jadi takut, kita jadi malu, kita jadi kecewa kan. Tak nak lah, kecewa lah, sebab kita perlukan jawapan yang kita nak tu kan. Itu antara saboteur. Jadi bagaimana pula dengan sage? Jika kita mempunyai saboteur ni lebih dalam fikiran kita, sekarang kita cerita sage. Sama ada sage ni lebih ataupun kurang, semua ada sage ni ya. Sage ni bila kita dalam keadaan tenang kan, sage kita bayangkan ya
orang yang berzikir, kan? Orang yang berzikir, orang yang sentiasa bersyukur, kan? Ataupun kalau dalam agama lain, monk, sami, kan? Jadi dia berada dalam keadaan yang gembira dengan apa yang ada, sebab dia tak ada masalah-masalah lain. Dia tidak memikirkan kalau keuangan ni, jangan marahlah ya. Monk ni dia tak ada hutang, kan? Dia tak ada hutang. Jadi bila tak ada hutang, dia tak ada risau, dia tak takut. Dia duduk tempat tinggal dah disediakan, makanan disediakan. Jadi dia tak perlu risau. So dia duduk betapa meditation tu dalam keadaan tenang. Tapi mengikut kajian ya, research, diorang ada buat research terhadap monk ni. Monk ni adalah di antara insan-insan yang paling bahagia di dunia, kata research je tu lah, kan. Kita tak tahulah, kan. Tapi saya pernah terbaca tu benda tu, sebab saya ada buku monk, The Monk Who Sailed His Red Ferrari. Ada buku yang berkaitan dengan buku monk, tapi lebih kepada self-help book. So saya baca buku tu. Jadi keadaan tu, keadaan relax, calm, macam tu. Jadi fokus macam mana sage ni fokus? Sage lebih fokus kepada bagaimana kita nak memajukan diri kita lagi. Bagaimana kita nak move, bagaimana kita nak pushkan diri kita lebih lagi, ataupun bagaimana kita berani break the circle, kan? Kita keluar daripada normal keadaan normal orang lain, supaya kita keluar daripada circle yang normal tu, kan? So itu antara fokus sage. Lagi dia macam thrive to go up, to go to next level, and then next level lah, macam tu. So emotion ni, dan antara emotion yang sage ni, jika yang baik ya, antara emotionnya ialah kind, kita pemurah, kan? Macam saya buat ni lah, saya buat video. Ni, saya tahu video yang saya buat, bila kita berbicara tentang keuangan, hutang, menguruskan hutang, cara menabung, orang Melayu tak suka. Orang Melayu tak suka isu-isu yang berkaitan dengan pengurusan keuangan. Sebab kita tak didedahkan daripada kita budak, kanak-kanak kita tak diajar. Mungkin kita diajar menabung, tapi cara yang proper, katalah orang tua bagi duit RM1, kita kena menabung 20 sen. Itu antara sepatutnya yang diajar masa kita kanak-kanak. Cuma kita mungkin pernah dibeli tabung dan bagi anak suruh tabung. Macam tu je, kan? Tak ada cara yang betul untuk menabung. Kalau berbelanja, ya, kita didedahkan untuk belanja. Nah, ambil duit pergi beli aiskrim. Daripada kita kecil, kan? Ambil duit belanja. Nah, duit belanja sekolah. Duit belanja sekolah, kan? Duit belanja college. Bila dapat gaji pun, duit belanja lah. Kita didedahkan dengan persekitaran yang lebih kepada berbelanja. Sedangkan kita, orang kata, nak bercerita pendedahan tentang saving ni, saya rasa tak ada lah, kan? Kalau daripada kita kanak-kanak, mungkin tabung tu, lepas tu kita dah dalam sekolah, college, university ke whatever, tak ada cara simpanan yang betul. Jadi macam tu lah, kan? Jadi orang Melayu dia tak suka bab-bab ni. Orang Melayu lebih suka kepada itulah, kan, kepada isu-isu gosip-gosip tentang artis, kan, lifestyle artis yang glamour, shopping, travel, makan luar. Kalau sebutkan yang tu, semua orang suka. Saya pun suka kalau nak pergi travel ke, makan luar, shopping, saya suka. Tapi kita kena sedarlah kita punya kemampuan kita. Jadi macam tu. Jadi apakah emotion yang balik kepada sage tadi, ya? Emotion jika kita lebih kepada sage. So kindness tadi, kan, saya berkongsi tentang video mengurus keuangan. Kerana
walaupun saya percaya rating dia rendah ke apa ke, saya tak kisah. Yang penting tak ada orang yang mengajar, berkongsi. Bukan mengajar lah, saya bukan ajar, saya hanya berkongsi apa yang saya dah buat sebelum ni. Kerana sebenarnya saya menyertai inner circle coaching, iaitu one-to-one coaching about financial dengan Azizi Ali sejak March 2016. Sebenarnya saya dah pergi coaching tu, saya lebih confident, banyak yang membantu tahap keuangan saya sendirilah. Okey, itu kindness kan. Lepas tu yang Sage ada lagi adalah empathy. Empathy, saya buat juga video ni kerana empathy. Empathy ialah lebih dalam daripada simpati. Simpati kita kesian saja. Empathy ialah keadaan di mana kita letak diri kita dalam keadaan orang lain yang susah tu. Katalah saya nurse kan. Saya nurse. Bila saya merawat pesakit saya menganggap pesakit saya tu seperti ibu bapa saya sendiri. So saya bagi the best treatment, keupayaan saya untuk membantu pesakit saya supaya mendapat rawatan yang lebih baik. Macam itulah. Itu adalah empathy. Jadi bila saya kongsikan masalah apa tentang keuangan ni, sebenarnya saya tengok ramai sangat rakan-rakan yang ada masalah keuangan. Sebenarnya bukan seorang dua, sebenarnya ramai keliling saya ada masalah keuangan. Masalah keuangan peribadi yang memberi atau mengheret lebih kepada masalah-masalah yang hilang fokus kepada kerja, performance, mempengaruhi performance kerja. Sebab saya dulu saya acting CRM, jadi bila kita buat kompetensi ke apa, sebenarnya dia mempengaruhi tau. Bila keadaan hutang, fokus kepada kerja kurang, jadi macam tu. Jadi bila keadaan macam tu, kita jadi banyak masalah lah berkaitan dengan keuangan tu. Okey, emotion kepada Sage lagi. Empathy, rasa bersyukur kita dengan rezeki yang kita ada kan. Kadang rasa bersyukur kita rasa bersyukurnya sebab aku berani mengambil tindakan yang lepas. Macam tu kan. Kita pandangan bersyukur tu bukan bersyukur setakat yang ada. Kononnya kepada sebotol lah bersyukur, alhamdulillah, tak. Kita lebih kata alhamdulillah ya, aku berani ambil action, so aku improve aku punya financial. Macam saya lah, aku berani bayar 3,900 bayar coach untuk coaching keuangan ni, tapi hasilnya alhamdulillah. Jadi kita ambil action tu lah yang lebih tinggi, kita thrive kan. Bukan hanya tak nak belajar tentang keuangan. Yang itu antara sebotol. So macam Sage tu macam tu lah. Kita rasa bersyukur dengan tindakan berani kita tu. Lepas tu kita lebih gembira, kita lebih ceria. Itu antara yang Sage lagi, kita lebih tenang. Itulah yang saya share tentang relax respon. Relax respon ni lebih kepada Sage. Dan toxic respon atau stress respon lebih kepada saboteur. So inilah saya rasanya saboteur dengan Sage, sebab saya bercerita tentang keuangan kan. Jadi benda-benda macam ni mempengaruhi kita untuk push kita menguruskan keuangan. Saboteur akan menghalang kita, tak payahlah urus wang, tak payahlah fokus kepada channel ni, skip tengok artis, tak payah tonton tentang keuangan, tak payah fokus. Sebenarnya itu adalah tindakan kan. Kalau kita fikir lebih jauh lagi, setan tu kan dia nak umat Rasulullah ni gagal dalam hidup dia. Bila kita gagal, kita diselubungi oleh masalah-masalah tekanan ni. Jadi dia akan kita punya ketenangan untuk bersyukur tu tak ada. Kadang-kadang solat pun bila kita ada masalah tu, kita jadi macam ganggu kita punya ibadah macam tu.
menghalang kita punya ketenangan diri kita dalam beribadah. Lebih kurang macam itulah. Dan kalau katalah kenapa ni saya beria sangatlah duduk cerita wang, tak selesai, tak habis-habis dengan wang. Sebenarnya kalau anda di luar nak tahu, orang Melayu merupakan antara kaum yang bankruptcy tertinggi di Malaysia. Mengikut data ya, dari tahun 2015 sehingga 2019 tak silap saya. Peratusan orang Melayu adalah tertinggi, iaitu 50 lebih something lah daripada keseluruhan bankruptcy tu. Kata tak silap saya 80,000 lebih mereka yang bankruptcy, 42,000 adalah orang Melayu. Dan lebih menyedihkan, orang Melayu yang bankruptcy tu adalah antara generasi muda, umur 21 tahun. Ya, ramai yang umur, tapi kalau tengok data antara 33 tahun hingga 45 tahun lah, itu antara paling ramai lah bankruptcy. Tapi yang sedihnya yang saya nak kongsi kat sini ialah yang baru nak mula hidup tu dah bankrupt. Kenapa? Nanti saya rasa saya akan kongsi lagi dalam isu-isu bankruptcy tu lagi lah. Saya rasa dah panjang dah video saya ni ya. Saya rasa itu saja. Semoga anda di luar sana ambil apa yang saya kongsikan ini lebih kepada positif, lebih kepada sage ya. Ambil yang elok, dan yang tak elok tu ketepikan saja. Jika anda suka perkongsian saya, harap bantu channel saya untuk berkembang dengan subscribe atau share. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.